Salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Pada hari ini, saya, Muna Lasandra King, anak Robert Tira dari HM241 akan membentangkan sekularisme bagi subjek CTU 552. Sekularisme dalam bahasa Arab adalah al-ilmaniyah yang diambil daripada perkataan ilmu iaitu ain, lam dan min yang bermaksud mengangkat martabat ilmu supaya tidak bertentangan dengan konsep agama Islam. Namun, sesetengah pihak berpendapat bahawa al-imaniyah ini hanyalah satu muslihat yang berselindung di sebalik slogan ilmu. Namun menurut A.S. Hornby pula, sekular bermaksud sesuatu yang tidak mempunyai kaitan dengan rohani dan agama. Sekularisme dalam bahasa Inggeris adalah kepercayaan bahawa akhlak, pendidikan dan sebagainya tidak berdasarkan agama. Dalam Kamus Dewan Bahasa pula, sekularisme adalah doktrin, fahaman dan pendirian yang menolak atau memisahkan agama daripada urusan-urusan lain. Kemunculan sekularisme semestinya membawa tanda tanya kepada beberapa pihak kerana pada asalnya sekularisme ini berkecimpung di Eropah. Persoalannya, apakah faktor yang mendorong ke penyebaran sekularisme hingga ke seluruh pelosok dunia, termasuklah Malaysia? Faktor pertama yang menyumbang kepada penyebaran doktrin sekularisme ialah pertelingkahan yang berlaku di gereja pada abad 17 hingga abad 18. Ini menjadi faktor yang paling penting kerana di sinilah titik permulaan kelahiran sekularisme. Pada abad tersebut, terdapat perebutan kuasa antara negara dan gereja. Hal ini terjadi apabila sebelum itu, gereja menguasai kehidupan masyarakat di mana gereja mewajibkan masyarakat untuk patuh kepada segala peraturan yang telah ditentukan kerana mereka mempunyai kuasa yang tegak dan mempunyai kedudukan yang tinggi. Menurut Dr. Kamil Al-Haj telah menyatakan sekularisme bermaksud konflik sejarah antara gereja dan kekuasaan Eropah. Gerakan ini bertujuan untuk memisahkan ideologi yang berlainan antara gereja dan negara. Maka gerakan sekularisme ini berlaku apabila terdapat kekuasaan terbagi kepada dua, iaitu kekuasaan agama dan kekuasaan duniawi. Faktor yang kedua ialah perkembangan ilmu pengetahuan yang bermula pada abad Renaissance. Pelbagai jenis bidang ilmu pengetahuan baharu telah berkembang pada zaman tersebut, termasuklah ilmu astrologi, politik, ekonomi dan perdagangan. Pada zaman tersebut, pemikiran sudah tidak terbatas dan lebih meluas setelah zaman The Dark Ages, iaitu zaman kejatuhan gereja. Disebabkan perkembangan ilmu, maka muncullah ramai tokoh-tokoh yang tersohor yang membawa teori masing-masing yang menjadi cabaran yang besar bagi pihak gereja. Pihak gereja beranggap bahawa pengetahuan selain ajaran mereka adalah ajaran yang sesat. Walau bagaimanapun, sesetengah masyarakat menerima ilmu pengetahuan baharu dengan terbuka, manakala sesetengah lagi tidak menerima. Kewujudan sekularisme ini akhirnya digunakan untuk meredakan keadaan antara agama dan falsafah. Seperti yang jelas sekarang, agama tidak dikaitkan dengan seni, hiburan dan sains. Faktor seterusnya ialah perkembangan ekonomi yang berlaku pada abad pertengahan. Pada zaman tersebut, masyarakat Eropah telah mula berdagang dan mempunyai sifat materialistik dalam mempergiatkan ekonomi mereka. Mereka mula aktif dalam bidang pertanian, perniagaan dan juga perhambaan. Wanita diwajibkan untuk tunduk kepada kaum lelaki dan bekerja dalam menguruskan urusan rumah tangga, mengasuh anak dan bertani. Disebabkan keinginan untuk menjana ekonomi, maka pegangan agama semakin berkurangan pada mereka.
Faktor terakhir yang menyumbang kepada kemunculan sekularisme ialah penjajahan Barat, terutamanya di dunia Islam. Secara amnya, agama Islam amatlah berbeza daripada agama Islam, di mana Islam adalah agama yang tegak pendiriannya yang berlandaskan fiqh Islam dan Al-Quran. Ianya sebuah agama yang merangkumi segala aspek, termasuklah urusan kehidupan manusia, termasuk ekonomi, negara, akidah dan syariah. Contohnya dalam perdagangan, Islam mewajibkan umatnya untuk bersifat jujur, tidak menipu, amanah dan menepati janji. Namun sekularisme terjadi dalam Islam kerana kekurangan ilmu Islam oleh umatnya sendiri. Perkara ini termasuklah kegagalan mematuhi hukum syariah dan Al-Quran. Menurut Fazlur Rahman, sekularisme menghancurkan kesucian dan nilai-nilai moral, yang membawa maksud bahawa penjajahan Barat bertujuan untuk memecah belahkan Islam dengan membawa ideologi sekularisme bersama modernisasi. Kesimpulannya, sekularisme ini membawa pelbagai impak negatif dan positif kepada agama Islam dan agama Kristian. Fahaman ini diperkenalkan demi meredakan konflik yang telah berlaku selain desakan keperluan sejarah. Sekian saja, terima kasih.